أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya mulakan ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Rahmaniyah Kampung Sungai Lang Baru, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan, Malaysia. Ahli jawatan kuasa Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, AJK kira-kira, pengurusan jenazah, Dif kehormat, hartawan, dermawan, wong sogeh, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang hadir pada kuliah subuh kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabare, moga-moga diparingi waras, amin insya-Allah. Tama-tama dan selamanya kita mengaturkan banyak-banyak rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah pada pagi yang baik ini kita sama-sama dapat dihimpun, boleh berada dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Alhamdulillah. Kata ulama, siapa di dunia lagi boleh terpilih untuk duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga, insya-Allah di akhirat dia boleh terpilih untuk duduk di taman-taman syurga Allah. Amin insya-Allah. Insya-Allah pada pagi ini tajuk kita perjalanan menuju Allah. Sebelum kita mulakan, sukalah saya mulakan dahulu dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa dalam pertemuan adalah selawat At-Tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita, amin insya-Allah. Berhadis sekalian, tajuk kita perjalanan menuju Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita telah masuk pada tahun baru Islam 1445 Hijriah. Bukan hari inilah, tapi maksudnya kita dah bermulalah tahun baru Islam. Ini menunjukkan betapa dekatnya kita dengan kematian. Perjalanan ni tuan-tuan, sekejap lagi kita akan menuju Allah Ta'ala. Ini dia. Pejam celik 20, pejam celik 40, pejam celik 60, bimbang pejam tak celik-celik. Ini adalah kenyataan yang perlu kita fahami. Jumaat lepas saya ceramah di Pulau Indah. Baru beberapa hari lepas, kata ustaz, kawan saya baru meninggal di Sungai Lang Baru. Ini dia. Betul tak tahulah berapa hari kemudian dia kata, betul. Jadi nak beritahu perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita
ya, kanan, kiri, depan, belakang, saudara mara kita, cikgu-cikgu kita, mak ayah kita meninggal dunia. Ini satu bukti yang kita tak perlu nafikan betapa hidup, ya, maka kita akan menemui kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti merasai mati. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, perjalanan yang paling dibimbangkan sebenarnya bukan hidup. Banyak kali kita sebut hidup yang paling bimbang, yang kita hari-hari mumetkan, yang kita peningkan. Ni macam mana kita nak, ya, uruskan tanah, uruskan anak, uruskan rumah, uruskan keluarga, uruskan bisnes. Macam-macam yang kita mumetkan, kita pening. Sebenarnya kesusahan yang paling besar bukan hidup tapi mati. Kerana hidup, kenapa kita nak bimbang benda yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala? Tuan-tuan, dunia ni tuan-tuan, benda yang dah dijamin. Tapi akhirat, kita tak tahu sama ada kita lepas ke tak lepas. Rumah kita dah ada, yang kita ada. Sebahagian di antara kita, Allah Ta'ala dah kurniakan nikmat yang berbagai. Ada kenderaan, ada rumah, ada pasangan, ada anak, ada cucu dan banyak lagi nikmat. Tapi bila mana kita mati hari ini tuan-tuan, apa yang kita dah ready nak bawa depan Allah? Cucu tak bawa, anak tak bawa, kenderaan tak bawa, rumah tak bawa. Begini tuan-tuan formula kehidupan. Nombor satu, kita hidup dalam keadaan kita tak ada apa-apa. Kemudian kita mati dalam, kita hidup dalam keadaan tidak ada apa-apa. Kemudian kita mencari, ya, banyaknya, ya, harta-harta, ya, keinginan-keinginan yang cuba kita yang cuba kita penuhi. Kumpul, ada yang kumpul rumah, kenderaan, ya, ada yang kumpul anak, ada yang kumpul cucu, ada yang kumpul macam-macam, kita kumpul, lalu kita mati, kita tinggalkan semuanya. Hidup dalam keadaan tak ada apa-apa, kemudian mengumpulkan segala-galanya, mati tinggalkan semuanya. Tapi besok di akhirat kena tanya semuanya, tuan-tuan. Padahal yang kita kumpul bukan sempat guna semua. Tanah tak sempat guna semua, duit tak sempat guna semua, ya. Nak begitu dalam hidup yang kita kumpul tak sempat guna semua, tapi di akhirat besok kena tanya semua. Tuan-tuan ada 10,000, tuan-tuan sempat guna 100, tapi baki balance tu bila kita mati besok dah tinggal semua, tapi kena tanya semua. Allah, ni kehidupan tuan-tuan. Sebab itu yang paling susah bukan cari duit, ya? Tapi yang paling susah adalah persoalan duit. Yang paling susah persoalan harta. Daripada mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan. Harta nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita ni. Bila sebut tentang nikmat, nikmat ni apa dia? Ma yantafi'u bih, apa saja yang memberi manfaat pada kita. Apa-apa saja, ya. Nikmat ni tuan-tuan, kambing dapat nikmat, lembu dapat nikmat. Dia nak tanya, lembu semayang jemaah tak tuan-tuan? Lembu semayang tak? Lembu tak semayang. Lembu baca Quran. Jadi siapa tak semayang macam apa? Saya tak cakap tuan-tuan, ya. Jadi ini realiti, yang perbezaan, ya, yang mana kita manusia, Allah Ta'ala hidupkan kita mempunyai peranan yang berbeza. Kita tidak sama seperti mana kehidupan yang lain. Kita ditaklifkan nombor satu menjadi khalifah, pemimpin. Maka kita tidak, ya, Allah Ta'ala jadikan semata-mata untuk hidup, sekadar hidup, bukan, ya. Tetapi kita ada peranan dan tanggungjawab menjadi pemimpin. Jadi bila nak jadi pemimpin kena ada ilmu. Allah Ta'ala lantik, ya, gunung ganang menjadi khalifah, lautan menjadi khalifah. Allah lantik manusia menjadi khalifah, menjadi pemimpin, memimpin dirinya, keluarganya, masyarakat, bawa balik pada Allah Ta'ala. Ya, wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Beribadah ni bukan sembahyang saja. Beribadah ni mencakupi aspek yang berbagai. Apa saja yang menyebabkan perjalanan kita menuju Allah, semua ibadah, kerja. Apa kerja? Tuan-tuan, dalam konsep mencari rezeki, Islam bukan sekadar, ya, tanya tentang cari itu sumbernya apa, tetapi Islam juga menitik beratkan cari untuk apa. Ini dia tuan-tuan. Cari untuk apa? Ada orang cari duit, keluar pagi balik gelap, keluar gelap balik pagi. Cari untuk apa dia? Untuk supaya saya boleh buat rumah besar, tunjuk pada orang yang saya lebih daripada orang. Supaya saya boleh beli kenderaan banyak, supaya saya tunjuk pada orang yang saya boleh lebih daripada orang. Walaupun SRP saya tak cangkul misalnya, kan, ya, saya punya SPM saya tak berapa bagus, tapi saya nak tunjuk yang saya ni boleh kaya, saya boleh lebih daripada orang. Islam bukan hanya menitik beratkan berkenaan tentang cari, tetapi tujuan cari itu untuk apa, kerja untuk apa. Maka bila mana kita kerja tujuannya untuk mentaati Allah, dekatkan diri kita kepada Allah, maka dia jadi ibadah. Ini tuan-tuan, ya. Jadi setiap pekerjaan kita nak tahu jadi ibadah tak ibadah, untuk apa kita kerja? Maka di sini kita boleh betulkan balik niat kita sekiranya sebelum ini ada niat-niat kita yang terpesong dan salah. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, ya.
Tugas kita seterusnya antaranya amar makruf nahi mungkar, mentaati Allah. Tugas kita apa lagi? Untuk kenal Allah. Hidup ni Allah Ta'ala nak apa dia? Kita supaya kenal Allah, balik pada Allah, kembali pada Allah. Ini tujuan kita dijadikan. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, bila sebut tentang perjalanan menuju Allah, suka saya nak sebut tentang kita dah tak ada banyak masa lama dah. Kita dah tak ada masa lah. Hingga ulama sebut 24 jam yang kita ada, masa yang kita ada, dan tanggungjawab yang kita ada. Betapa tanggungjawab yang kita ada lebih banyak daripada masa yang kita ada. Maka orang yang cerdik, maka tidak akan terkeluar sesekali pada lidahnya dan mulutnya perkataan bosan dan boring. Kerana apa dia? Kerana kesibukan. Kerana apa dia? Kerana banyak tugasan, kerana banyak tanggungjawab yang perlu dilaksanakan, sehingga tak ada istilah boring. Bila pencen, tak ada istilah yang mana bolehnya yang nama boring, ustaz, boring lah dah pencen, tak tahu nak buat apa, ya, ataupun anak-anak muda kita selalu cakap boring, kerana mereka tidak tahu tentang tugas dan tanggungjawab yang begitu banyak. Jadi sekalian, orang yang telah meninggal dunia, Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, semua nak hidup kembali untuk dapat kehidupan kita. Untuk apa dia? Ni pada pagi ini ni, alhamdulillah Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Kenapa Allah Ta'ala masih hidupkan kita? Dua yang biasa, ya. Para alim ulama, ustaz-ustaz sebut, nombor satu, kerana menyedari tentang dosa kita banyak, Allah bagi peluang untuk kita taubat. Yang kedua, menyedari tentang masih kurang amal kita untuk persiapan kita menghadap Allah, maka Allah Ta'ala masih bagi peluang pada kita. Baik itu, barang siapa yang dapat pagi, jangan tunggu petang. Barang siapa yang dapat petang, jangan tunggu malam. Bila mana kita dapat kesempatan untuk buat baik, maka kita laksanakan terus. Dapat je ilham untuk sedekah, sedekah terus. Dapat je ilham untuk semayang, mayang terus. Dapat je ilham untuk zikir, zikir terus. Dapat je ilham untuk baca Quran, baca Quran terus. Kerana kita dah tak ada banyak masa, tuan-tuan. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang menyangka dia sehat, tapi hari ini dia meninggal. Berapa ramai orang yang menyangka dia bawa kereta, hati-hati dia selamat, tapi orang langgar dia. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang jaga makan, tapi dia mati dulu. Tuan-tuan, dalam hidup ni, tuan-tuan, kematian dia tidak mengikut kesihatan kita. Kematian dia tidak mengikut keselamatan kita. Tapi kematian dia akan datang pada masanya. Dia tak kira kita. Ya, baru ni ada seorang ustaz yang meninggal di meja kuliah. Tuan-tuan mungkin ada tengok video kan. Ini dia di meja kuliah. Bukan naik kenderaan ke, bukan. Tapi dah sampai masanya di meja kuliah. Elok je kan, tenang je, meninggal. Ini perjalanan kehidupan, kita tak tahu bagaimana pengakhiran hidup kita. Cumanya, bagaimana kita nak cuba supaya kematian kita itu husnul khatimah, ada dijelaskan. Satu, kita betulkan hobi kita. Ini dia, kita akan dimatikan mengikut hobi-hobi kita. Tuan-tuan, kalau hobi kita baca Quran, kita akan dimatikan dengan baca Quran. Kalau hobi kita dimancing, kita akan mati dalam keadaan mancing. Ini dia. Ya, ada sahabat kita di kancung darat, meninggal ketika mana mancing. Ini dia. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak bagi tentang hidup ini, ya, kita akan dimatikan mengikut kebiasaan-kebiasaan kita. Maka hadirin sekalian, kenapa kita sebut tentang, ya, yang paling bimbang itu adalah yang namanya mati. Ini dia. Bukannya hidup. Kerana persoalan dan perjalanan mati lebih panjang, tuan-tuan. Tuan-tuan bangunkan rumah 20 tahun, 30 tahun dengan landscape-nya, dengan berbagainya. Ketahuilah betapa perjalanan dalam kubur itu lebih lama berbanding kita duduk atas dunia ni, tuan-tuan. Orang yang matang ni, tuan-tuan, nombor satu, dia mula mengutamakan akhirat berbanding dunianya. Kerana sudah cukuplah, ya, dunia ini menipu dan terus menipu diri kita. Tuan-tuan, umur yang bertambah ni cukuplah menjadi pembelajaran dan pengajaran buat kita. Betapa, tuan-tuan, ketika mana kita mengutamakan dunia, maka kita tengok tak ada seorang pun di dunia ini yang akan dapat dunia. Tuan-tuan, dunia tak ada orang yang boleh memiliki, melainkan dia cuma boleh meminjam. Sebab itu, selama ni kita hilang, kita sebenarnya tak pernah rugi sebab memang kita tak pernah ada. Tuan-tuan, orang curi motor Isuzu, tuan-tuan tak pernah ada pun sebelum ni. Ya, lalu Allah Ta'ala bagi. Bila tuan-tuan ambil, sebenarnya kita tak pernah rugi apa. Sebab asal memang kita tak ada, kemudian dia bagi dan akhirnya tak ada. Ini, tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan rasa rugi, tuan-tuan memahami tentang kerugian itu terlalulah sedikit berbanding bila kita mati, maka habis semua Allah Ta'ala ambil, mana lagi rugi. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan rugi motor Isuzu hilang, bila meninggal dunia, semua Allah Ta'ala ambil. Sebenarnya yang paling rugi, tuan-tuan, bukan Allah Ta'ala ambil harta dunia kita, tetapi bila mana, tuan-tuan, kita tak berjaya untuk mentaati Allah, di kala mana Allah Ta'ala beri kesempatan yang banyak. Tuan-tuan,
Kematangan seseorang itu diukur apabila nombor satu tadi saya sebut, bila mana kita mengutamakan Allah, mengutamakan akhirat berbanding mengutamakan dunia. Bila tuan-tuan dalam hidup kita nampak perjalanan hidup kita ni, kebiasaan hidup kita mula betulkan daripada yang tidak betul kepada yang betul, daripada yang kita biasa kepada yang biasa. Apa dia? Mengutamakan akhirat. Ini dia. Kerana cukuplah selama ni dunia banyak menipu kita. Kerana dunia ni tuan-tuan, kalau kita tak pelan-pelan tinggalkan dia, dunia akan pelan-pelan tinggalkan kita. Tuan-tuan, ni dunia. Kita tak nak tinggalkan dunia, dunia tinggalkan kita. Macam mana dunia tinggalkan kita? Ni tuan-tuan, ya. Allahumma salli. Kalau kita berjawatan, sampai masa kalau kita tak nak letak jawatan, sampai masa mati, akhirnya jawatan itu tidak ada lagi pada kita. Ataupun sakit, orang dah tak lantik jadi, ya, jawatan-jawatan yang kita ada misalnya, ya. Ya, begitu juga dengan harta. Kalau kita misalnya kita tak nak infakkan, sampai masa tuan-tuan, akhirnya kita tak dapat guna juga harta tersebut. Tuan-tuan, saya nak tanya, berapa ramai orang yang mengumpulkan harta yang akhirnya dia tak dapat guna banyak harta yang telah dikumpulkan. Nombor satu dengan sebab sakit. Duit berkepuk-kepuk dalam akaun, tapi nak makan musangking tak boleh. Makan udang galah tak boleh. Ini dia. Walaupun duit banyak. Ini dia. Sepanjang hidup mengumpulkan harta, akhirnya dia tidak dapat gunakan. Ya, dulu tak nak gunakan, sampai masanya tak boleh gunakan. Bukan tak nak, tak boleh. Ini dia dunia. Kalau kita tak nak tinggalkan dalam erti kata kita tidak mencintai dunia, ya, ni kita panggil zuhud. Zuhud ni tuan-tuan maknanya tidak mencintai dunia. Zuhudlah sifat hati yang bukan yang tunjukkan dengan baju berlubang-lubang, dengan kita cuma jalan kaki pergi masjid kita kata zuhud, bukan, ya. Tapi zuhud ini naik Ferrari, zuhud boleh, tak ada masalah. Ya, pakai baju mahal, harga 4,000, zuhud boleh, tak ada masalah. Yang penting apa dia? Yang penting dia tidak ada langsung mencintai dunia. Tuan-tuan, zuhud ni maksudnya apa dia? Dia tidak mencintai dunia. Dalam keadaan dia tahu rumah dia besar, kenderaan dia besar, gajinya besar, tapi tidak mengalihkan perhatian dia kepada Allah. Ya, tidak mengalihkan perhatiannya, maknanya tidak terganggu dunia ini, ya, fokusnya kepada Allah tidak terganggu. Seperti mana gajinya dulu 1,000, sekarang gajinya 1,000,000, dia boleh sembahyang dengan aman. Dia tidak, ya, kita tuan-tuan baru dapat gaji, ya, sebulan 10,000, terus dah tak boleh datang masjid. Itu tak ada zuhud lah tu. Ini dia. Gaji kita 1,000,000 sekalipun boleh datang masjid, itu zuhud. Ini dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sayyiban nafi'an. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, ya, perjalanan hidup kita ni yang perlu kita bimbang bukan hidup tapi mati, tuan-tuan. Kenapa bila sebut tentang mati ni tuan-tuan, mati ni adalah satu benda yang sangat bimbang. Kerana apa dia? Kerana kita keseorangan. Tuan-tuan, tak kala mana tuan-tuan hidup 40 tahun mengumpul kawan, mana kawan tuan-tuan sekarang? Ini dia. Saya nak tanya mana sebahagian kawan-kawan kita ni tuan-tuan dah tak ada dah. Tak ada. Ini dia. Ya. So ramai mana kawan-kawan tuan-tuan kumpulkan daripada tuan-tuan start daripada darjah 1 tadika sampai hari ni, mana pergi kawan-kawan kita? Ini satu Allah ambil, satu. Kita kawan dengan isteri kita meninggal dunia, dah tak ada kawan. Kita kawan dengan anak-anak kita besok dah kahwin, dia pun ada keluarga sendiri, dia mula jauh daripada kita. Ini perjalanan hidup. Kita tak nak tinggalkan, ya, sibuk dengan anak sampai lupa pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila mana kita pergi masjid tinggalkan anak, itulah maksud jaga anak. Ini dia. Tuan-tuan datang kuliah ni, itulah maksud jaga anak. Ini dia. Tuan-tuan tinggalkan rumah sembahyang jemaah, itulah maksud jaga bisnes. Ramai orang, kenapa tak nak pergi sembahyang? Saya nak jaga bisnes saja. Ini dia. Awak pergi sembahyang itulah jaga bisnes. Sebab ia pemilik rezeki itu Allah. Ya, boleh jadi kita dapat banyak, tapi dia boleh menjadi umpama tempayan yang bocor. Ini dia. Berapa ramai orang yang mana, kenapa tak nak pergi masjid? Saya jaga anak. Anak umur berapa? Anak umur 30. Allah. Anak umur 30 dah jaga anak. Apa lagi dah? Pergi masjid dengan kuliah itulah jaga anak. Apa maksud pergi masjid datang kuliah jaga anak? Kita dapat ilmu, kita tahu teknik cara untuk mendidik anak, mentarbiah anak dengan sebab kita jaga Allah. Ihfazillah yahfazka. Ya, jaga Allah Ta'ala, Allah jaga kita. Apa maksud jaga Allah? Kita lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Di sana Allah Ta'ala akan jaga. Allah Ta'ala akan pimpin anak-anak kita di rumah, isteri kita di rumah. Dengan sebab kita jaga Allah Ta'ala, Allah akan jaga keluarga kita, Allah jaga bisnes kita. Sebab itu bila mana kita mengikut pandangan logik kita, betapa, ya, ramai di antara kita yang mana dia meninggalkan agama akhirnya. Tuan-tuan, dengan hajat untuk dapat dunia, ketahuilah tak ada seorang pun di dunia ni yang kejar dunia dia akan dapat. Tak ada orang yang memiliki dunia. Tak ada. Pinjam.
Dunia cuma singgah. Sifat dunia cuma singgah. Mana motor Vespa tuan-tuan? Ada lagi dia motor Vespa. Yamaha Petak, Honda Bulat ada lagi? Tak ada dah. Singgah. Dia pernah singgah kan? Singgah. Itu tak ada dah. Mana jam-jam yang kita beli tahun 1993? Singgah. Ini nikmat yang singgah. Mak ayah singgah, adik-beradik singgah, kawan-kawan singgah. Semua singgah. Semua tu lalu. Dunia ni cuma lalu sekejap. Lalu. Dan yang kita boleh nikmati cuma 3 je. Yang kita cari banyak-banyak tu 3 je. Ya, nombor 1 apa yang biasa saya sebut, ya. Nombor 1 apa yang kita sempat makan. Tuan-tuan, ya, apa yang kita sempat makan, apa yang kita sempat minum. Ni air ni diletak ke atas meja saya. Ya. Yang saya sempat minum. Kalau saya sempat minum 1 teguk, itulah rezeki saya. Lepas tu saya tinggal. Begitulah makanan yang ada kat rumah tuan-tuan. Yang ada kawan bagi rambutan ke, ada orang bagi nasi ke, ada orang bagi apa ke, yang kita sempat jamah. Tuan-tuan, isteri masak masa zaman pergi kerja. Maaflah yang tak sempat lah, bawa bekal lah. Allah tak sempat lah, makan sesuap dah. Itu kita yang sesuap tu lah. Hidup ni tuan-tuan, umpama kedipan mata. Tuan-tuan kedip, tak tahu dah 20, kedip 40, kedip 60, kedip dalam alam barzah. Ni tuan-tuan, hidup ni umpama mimpi. Ni dia, hidup ni tuan-tuan, Allah kejap je kita rasa macam. Tuan-tuan tengok cucu, tak sangka dah ada cucu tuan-tuan. Tengok Allah, aku dah ada cucu dah aku. Ni dia. Ya, kita tengok kita anak-anak kita, ya Allah, anak-anak aku tak ada dah. Mana anak-anak? Dah masuk you, ada yang dah kahwin, perjalanan hidup yang begitu pantas. Yang kita, Allah Ta'ala tidak jadikan kita kekal di dunia ni. Nombor 2 tuan-tuan, yang betul rezeki kita yang kita sempat pakai. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang ada kenderaan baru beli tapi sempat pakai sebulan meninggal. Yang ni dia. Ada orang yang mana dia buat rumah baru sempat pakai 2 tahun meninggal. Ini dia. Ada yang langsung tak sempat pun ada, baru siap tak sempat duduk meninggal. Dunia ni tuan-tuan, apa yang kita sempat bukan apa yang kita ada. Yang kita ada belum tentu kita sempat pakai. Dalam akaun ada 2 bilion. Yang kita sempat guna baru 200 meninggal. Tuan-tuan, maknanya tuan-tuan, rezeki kita yang betul cuma 200 je, bukan 2 bilion. Tuan-tuan ada 10 ekar tanah yang tuan-tuan sempat pakai. Ya, ada 10 ekar, tapi yang sempat usahakan cuma apa dia? Cuma setengah ekar. Ini dia. Itu pun tanam tak jadi. Itu dia. Setengah ekar je lah betul rezeki kita. Yang kita duduk tamak-tamakkan ni tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, sikit je yang kita boleh manfaatkan. Betul tak? Tuan-tuan, Malaysia ni kita punya. Betul tak? Yang tuan-tuan boleh duduk kat mana? Sungai Lang. Dan Sungai Lang ni tuan-tuan, yang tuan-tuan boleh duduk kat mana? Ya, kawasan rumah kita tu kan. Yang kita boleh jalan terhad tak? Dalam masa hari ni, berapa tempat je kita boleh pergi, betul tak? Terhad tak hidup ni? Hidup ni limit tuan-tuan. Ini dia, sekejap je. Ya, kejap nongkrong kat sini, kejap nongkrong kat sana. Ini dia. Inilah perjalanan. Hidup ni perjalanan, singgah. Ini dia. Lagi kalau macam saya ni, lagilah satu hari singgah macam-macam tempat tuan-tuan. Kalau sebulan tu saya singgah 60 tempat yang beza. Singgah, boleh singgah je lah. Singgah. Ini macam tuan-tuan. Ya, bila kita nak besarkan anak, nak habiskan 5 orang, 6 orang tu, macam-macam tuan-tuan singgah. Ya, anak hantar MRSM, singgah MRSM. Kejap je anak aku dah habis dah 6 tahun misalnya. Lepas tu ada yang anak belajar Mesir pula. Ya, adalah kadang-kadang pergi Mesir, tengok macam Mesir. Yang belajar kat Turki, pergilah Turki kejap, sambil-sambil anak belajar kat sana. Ya, kejap je masa tu dah habis, berlalu. Ya, tuan-tuan pun kadang-kadang pagi ada dekat Sungai Lang. Ini dia. Nanti tengah hari mungkin ada kondangan kat mana? Dekat Kuala Lumpur. Kat Kuala Lumpur. Sekejap lagi balik semula. Dah dekat Sungai Lang balik. Ni perjalanan. Singgah. Dan tuan-tuan, tempat persinggahan kita, pasti kita akan singgah di alam barzah. Ni tuan-tuan. Tengah sibuk singgah sana, singgah sini, singgah sana, singgah sini, mesti wajib semua orang kena singgah alam barzah. Ini dia. Yang tengah hari nanti tak pasti lagi. Yang besok punya singgah tak pasti lagi. Tapi alam barzah semua orang pasti akan masuk. Ni tuan-tuan. Sebab itu hadirin sekalian, yang paling penting dalam hidup ni perjalanan kita, persiapan menghadapi kematian. Dan yang ketiga, yang betul-betul rezeki kita, yang kita infakkan, yang kita simpan, semua akan binasa. Tuan-tuan, rumah akan fana, kenderaan akan fana, akan binasa. Dunia ni akan hancur. Dunia ni kekal ke akan hancur? Dunia ni akan hancur. Ya, kiamat nanti hancur semua, betul tak? Dunia ni yang kita cuba kumpul, semua akan rosak. Ini dia. Kita kumpul baju, lama-lama rosak. Kumpul kenderaan, lama-lama rosak. Semua yang kita kumpul, yang namanya dunia, tidak ada yang kekal, semuanya akan rosak. Jadi yang betul-betul rezeki kita, yang betul-betul ada nilai, apa dia? Yang kita belanjakan. Ini dia.
yang kita infakkan. Itulah betul-betul rezeki kita. Ya, nak tahu kaya tak kaya, setiap di antara kita ni lagi banyak sedekah, kayalah dia. Kalau hidup tak pernah sedekah, kerana setiap harta dia tak ada nilai. Semua harta di dunia ni dia tidak ada nilai. Bila jadi bernilai? Bila kita manfaatkan. Dan tuan, beli baju 100, yang pakai 1, 99 ada nilai. Tak ada nilai, dia duduk kat dalam rumah macam tu je. Beli kereta 10, yang pakai 1, lagi 9 tak ada nilai, duduk biar je. Orang nak pakai tak boleh. Ni dia. Nanti rosak dia. Ya? Dan tuan, duit berapa banyak pun kita ada, tak pakai tak ada nilai. Ini dia. Bilakah duit itu jadi bernilai? Bila dimanfaatkan. Bukan berarti kita beli sesuatu, belum. Beli sesuatu pun belum bernilai lagi. Kita ada duit, kita beli jadi kereta. Belum ada nilai. Kita bawa. Tuan-tuan, bila kereta tu menjadi bernilai, bila mana kita bawa dia, gunakan dia. Ini dia. Tuan-tuan bawa pergi masjid, ada nilai. Ya, bila dengar anak kita, inilah nak pergi universiti, pakai kereta ayah tu, start engine, bawa je kereta, mula ada nilai. Ini dia. Bila mana kita tak manfaatkan, dia tak ada nilai. Macam tu duit masjid ke, duit surau ke, bila tersimpan, simpan, tak ada nilai. Bila nilai? Bila kita beli makanan, orang makan buat sarapan, baru ada nilai. Ini dia. Semua harta hakikatnya, semua harta dia tidak datang dengan aksesori berkat. Semua harta. Bila jadi berkat, bila kita syukuri dia. Itu dia. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa dia? Kerana kalau setakat kereta, orang bukan Islam pun ada kereta. Kalau setakat duit, orang bukan Islam pun ada duit. Ini dia. Kalau setakat makan, ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, binatang pun makan. Ini dia. Tuan-tuan, apakah nilai dalam hidup apabila kita, ya, ada agama? Itu nilai dalam hidup. Ya, sebab itu kita pesan pada anak kita, sebab itu kita pesan pada diri kita, kita ingatkan pada diri kita, ya, balik pada Allah, baru kita ada nilai. Ya, kalau tak kita akan mati macam kambing, macam lembu. Ini dia. Kalau an'am, seperti binatang, kata Allah, balhum adal, bahkan teruk lagi daripada binatang. Kenapa bahkan teruk lagi daripada binatang? Kerana binatang mengingat pada Allah, binatang puji Allah, tetapi manusia tiba-tiba yang diberi akal lupa pada Allah Ta'ala. Ini tuan-tuan. Ya. Jadi barang siapa yang mana dia hidup, ya, dia tidak mendirikan agama dalam diri dia, maka dia tidak ada nilai. Pada awal kita bagi contoh tadi yang tuan-tuan sebut, ya, orang yang tak pergi sembahyang macam lembu tu. Ni dia. Kerana lembu memang tak sembahyang. Lembu, ayam, kambing, ya, mereka tak sembahyang. Kerana apa dia? Kerana mereka tidak ditaklifkan. Jadi bila kita tak sembahyang, sama macam lembu. Ni dia. Jadi sebab tu kita kata mati macam lembu kambing tu. Mana lembu kambing dia tidak mendirikan agama, tapi orang manusia, jin, diperintahkan untuk mendirikan agama. Ini dia, mendirikan solat, ya, melakukan perintah Allah Ta'ala. Kita diberi tugasan. Maka ini nilai manusia sebenar, ya tuan-tuan. Jadi setiap hari, masa yang berbaki, yang dah tak ada banyak masa lama yang saya sebut ni, kita mula mencari nilai. Ya, setiap hari kita fikir apa benda baik yang kita nak buat. Ini dia. Untuk jadikan hidup ni ada nilai. Kalau setakat hidup ni cuma apa dia? Cuma bangun pagi, makan, tidur, makan, tidur. Ini dia. Tak ada nilai langsung dalam hidup begitu. Maka kita cari nilai. Ya? Cari nilai. Bagaimana? Pagi-pagi kita mula ambil Quran, baca. Ini dia. Kemudian ada, bila masuk waktu duha, kita sembahyang duha. Cari nilai. Ada rasa ada lebihan harta, kita sedekahkan. Ini dia tuan-tuan. Orang yang sedekah ni tanda keyakinan dan kejujuran dia kepada Allah. Keyakinan pada Allah dan kejujuran pada Allah. Jujurnya setiap orang. Nak tahu orang tu benar tak benar tuan-tuan, dia lebih yakin Allah ke dia lebih yakin manusia? Ada kawan kita yang mana bila dapat duit pencen, dia lebih yakin dengan kawan dia. Duit ni simpan dalam bank, rugi. Invest. Haji investkan, nanti haji akan dapat pulangan juta-juta. Ini dia. Bila mana ada tabung, dia buat tidur. Bila tabung lalu, selamat aku, duit aku. Contoh, dia tak yakin dengan Allah Ta'ala. Dia lebih yakin pada kawan dia yang menjanjikan pulangan. Berapa ramai kawan-kawan kita yang melukut di tepi gantang, menangis di bucu katil. Ini dia. Ya, putih mata, kena tipu, ngapusi, kena scam misalnya kan. Ini dia. Janji Allah Ta'ala ni, mana qasa malun min sadaqatin, kata Rasulullah, tidak berkurang harta bagi orang yang sedekah. Kita tak yakin, ya ke? Duit kalau masuk dalam tabung kuranglah RM5, masuk je kurang RM5. Ini tuan-tuan. Dia lupa. Ya, dia tak yakin pada Allah Ta'ala. Betul, orang yang mana dia boleh sembahyang dia yakin pada Allah Ta'ala.
Kenapa dia? Kenapa awak pergi masjid semayang? Boleh semayang kat rumah. Kata, apa yang saya nak bimbangkan? Rezeki saya tak pernah lari seinci pun. Tuan-tuan datang masjid, tuan-tuan mentaati Allah, tuan-tuan sembayang ke, tuan-tuan tak sembayang ke, rezeki tak akan berkurang walaupun 1 inci. Ni tuan-tuan. Tuan-tuan tak sembayang. Orang kafir tak sembayang, duit berkepuk-kepuk. Ni dia tuan-tuan. Tuan-tuan sembayang sekalipun, rezeki tu memang banyak tu tuan-tuan. Cuma tuan-tuan dapat rezeki bonus lah, rezeki mentaati Allah. Itu dia. Itu maksudnya rezeki dunia ni banyak tu je. Yang kita tak pernah bimbang. Rezeki ni tuan-tuan tak ada orang boleh ambil. Tak ada orang boleh tambah, tak ada orang boleh ambil rezeki kita. Ini dia. Ya, banyak tu dah. Memang Allah dah tetapkan. Ya. Setiap orang dia tidak akan dapat lebih dan dia tidak akan berkurang hartanya. Ya. Dan memang banyak tu yang kita tak perlu bimbang. Mayam Allahu Akbar. Awak tak bimbang, awak sembahyang ni habis bisnes macam mana? Rezeki saya tak pernah berkurang dan tak pernah bertambah. Habis tu kalau tuan-tuan datang surau, Ustaz, saya datang surau, makin kurang rezeki. Kenapa? Datang surau, datang masjid, saya punya motor wisuku kena curi. Ini dia. Maka orang mukmin yang beriman qadar Allah Ta'ala, dia akan menjawab, memang bukan bahagian dia. Itu memang motor wisuku yang kena curi itu bukan rezeki dia. Habis rezeki siapa? Rezeki perompak. Ini dia. Tapi rezeki yang haram. Rezeki kita kena ingat. Rezeki Allah Ta'ala jadikan, ya, dia ada rezeki yang halal, rezeki yang haram, rezeki yang berkat. Rezeki yang berkat sudah tentu halal. Rezeki yang halal belum tentu berkat. Mana pula dah ada rezeki halal tapi tak berkat. Ini dia. Ramai orang keluar pagi balik gelap, keluar gelap balik pagi, cari rezeki halal tak merompak, tapi dapat duit untuk apa dia? Dapat duit untuk kemegahan. Dapat duit tinggal sembahyang. Ini dia, tak berkat. Tujuan cari duit, ya, tak betul dah. Ataupun cari duit dalam keadaan, ya, tinggalkan sembahyang, tak berkat. Ini tuan. Sebab tu dalam hidup adik sekalian, bila tak berkat, nombor 1 tidak akan mendapat ketenangan, dan yang kedua tidak akan dapat kecukupan. Orang yang mana, ya, rezekinya tidak berkat, maka dia akan sentiasa berkeluh kesah. Dia akan sentiasa mengeluh di dalam nikmat. Mengeluh di dalam nikmat ni antara tanda rezeki tak berkat. Tuan-tuan, kita order nasi goreng, dapat mi goreng. Alah, saya order nasi goreng bukan mi goreng. Tuan-tuan, untung tuan-tuan dapat juga. Kalau orang yang mana dia tak ada masalah untuk makan, lebih kurang tak apalah, cik, tuan dah buat saya makan. Ini dia. Kadang-kadang kurang garam sikit je, mengeluh kita, mengeluh di dalam nikmat. Orang lain, tuan-tuan, atas meja pun tak ada makanan pagi ni. Kita bila dapat makan, mengeluh misalnya. Ini kita mengeluh dalam nikmat. Ini dia. Naik kereta, ya, naik kereta rosak, mengeluh banyak, mengeluh. Orang lain kereta pun tak ada. Kita mujur cuma kena repair je. Ya, orang lain nak beli pun tak ada duit misalnya. Naik motor, ya, ada problem sikit, mengeluh. Ni kita panggil mengeluh dalam nikmat. Tuan-tuan hadirin sekalian, orang mukmin ni tuan-tuan, dia sentiasa positif dalam hidup dia. Ya, bila mana dia dapat nikmat, ya, sikit ataupun banyak, dia akan seronok. Tuan-tuan hadirin sekalian, mari kita sama-sama belajar mensyukuri di dalam ujian. Ini dia. Mensyukuri nikmat di dalam ujian. Biasa kita bersyukur ni dalam nikmat, tapi kita belajar bersyukur dalam ujian. Ya, bila mana kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya, Allah Ta'ala bagi kita apa dia? Allah Ta'ala bagi kita makan, ya, tiba-tiba makanan tu tak sedap, alhamdulillah. Kenapa cakap alhamdulillah? Mujur boleh makan lagi. Ni kita panggil bersyukur dalam nikmat. Bila mana Allah Ta'ala bagi sakit, alhamdulillah. Saya demam hari ni, alhamdulillah. Kenapa cakap alhamdulillah? Alhamdulillah lah Ustaz. Dengan sebab demam ni, Allah Ta'ala mudah-mudahan di akhirat besok, Allah Ta'ala akan meringankan azab saya. Panasnya dunia ni meringankan panasnya akhirat. Ni tuan-tuan. Maknanya semua alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kerana mustahil Allah Ta'ala menetapkan sesuatu yang buruk pada kita. Cuma hanya saja kita tidak faham tentang bagaimana, ya, aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dia. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, dalam apa jua perkara, ucap alhamdulillah. Ini dia. Kerana ujian ini nombor 1 penyelesaian, ujian mengangkat darjat, ujian memberi pahala, ujian memberi ruang muhasabah, ujian supaya tidak menjadikan diri kita ni sombong. Ujian ini untuk memberi apa dia? Kedudukan yang terbaik untuk diri kita. Ini tuan-tuan. Ya, Allah Ta'ala ni tuan-tuan bagi ujian kerana apa dia? Kerana antaranya yang besar tujuannya Allah Ta'ala tak nak balas kita di akhirat. Allah Ta'ala bagi kena kat dunia supaya besok ke akhirat settle. Tuan-tuan, dosa kita banyak daripada kita balik sampai hari ni.
Allah Ta'ala kalau sayang pada seorang, Allah Ta'ala tak akan bebankan dia di akhirat. Allah bagi dia kat dunia. Allah bagi dia sakit, gout, cimanih, darah tinggi, asma, batuk, semua, ujian jiran, ujian adik-beradik, ujian macam-macam ujian, ujian fizikal, ujian mental, badan sihat, tapi mumet je, sakit kepala je. Kenapa? Ni lah ustaz, ni anak ni gini. Ni lah ustaz, ni jiran gini. Ni lah ustaz, ni duit ni gini, kena tipu. Ada ujian mental. Ujian mental ni kena jaga isteri sakit, kena jaga mak, kena jaga ayah, jaga orang sakit. Ujian mental. Badan kita sihat je, tapi kena jaga, mental ni sama ada orang mental dengan kita mental dengan orang. Kita sakit, orang mental jaga kita. Ini dia. Orang sakit, kita mental jaga orang. Itu kita panggil sakit mental, bukan gila. Itu dia. Kita punya inilah diuji dengan Allah. Balik rumah, buka pintu tengok Allah. Kan? Cucu muntah macam tu kan, dekat kapet. Baru beli semalam, Allah. Kan? Tengok pula kereta kita, baru beli BMW, cala, cucu, Allah. Kan? Mental lah tu, mental. Tuan-tuan ada macam-macam ujian kan? Ini dia. Baru beli motor Isuzu, cucu naik, Allah. Patah itu sayapnya, macam tu kan? Mental kita panggil. Ya? Tujuannya kena kat dunia ni supaya selamat besok kat akhirat. Tu kalau. Tapi kalau Allah Ta'ala tak sayang pada seorang, Allah biar. Hidup ni smooth, cantik je. Ustaz, saya tak sembahyang lagi, lancar hidup dia. Ni dia. Kaya, sehat, gout, cimanih, darah tinggi, semua tak ada semua. Ni dia. Ya, Allah Ta'ala mudah. Dia rasa seronok, bangga pula. Ni dia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya. Nanti tak kala mana, ya. Dia leka, lalu dia berbangga pula dengan maksiat yang dilakukan. Allah Ta'ala akan cabut nyawanya secara mengejut. Allah Ta'ala ambil nyawa dalam keadaan dia, ya. Kemudian dia akan tenganga maksudnya apa dia? Melihat segala kelalaian yang dia telah buat. Akhirnya dia tak sempat kembali kepada Allah. Tenganga dia. Ini dia tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Ya, jadi hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, ya, bila mana Allah Ta'ala banyak uji pada tuan-tuan tu, maknanya Allah sayang lah. Allah sayang pada kita. Ini dia. Allah Ta'ala nak bagi kita ingat pada Allah. Allah Ta'ala nak kita balik pada Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan janganlah bersedih, ya, apabila Allah Ta'ala uji tuan-tuan, maknanya Allah Ta'ala sayang pada kita. Tapi kan kita biasa terkeluar dalam mulut kita, hati kita, terlintas, kenapa saya? Jawapannya, itu bahagian kita. Bagi orang lain ada. Tuan-tuan kalau tengok orang hidup mudah, tuan-tuan mungkin tak tahu apa cerita dia. Kadang-kadang dia tak mau cerita pada orang. Tapi kalau tuan-tuan tahu, tuan-tuan pun terkejut. Ini dia. Bila tanya Haji, saya tengok Haji indah je, seronok je. Awak tak tahu. Ini dia. Ya, setiap orang ada bahagian dia. Ya, kenapa aku yang kena gaut, orang lain tak kena? Orang lain kena lain. Ini dia. Kenapalah saya ni kena kecimane, orang lain tak kena? Orang lain kena lain. Ini dia. Kenapalah anak saya nakal-nakal, orang lain kena lain. Ini dia. Anak kita mungkin elok, cantik je semua. Tapi ada ujian yang lain. Ini dia. Kita tengok anak dia, ya, handsome, cantik-cantik, lawa. Tapi bila tengok, ada penyakit itu, penyakit ini. Dia. Anak kita walaupun kadang-kadang tak ada berapa handsome, tak berapa cantik, tapi sihat alhamdulillah. Anak dia kita tengok, cantik semua, laku-laku semua. Bau, ya, Haji tengok Haji anak apa 6, semua kahwin dah semua. Laku Haji. Anak-anak Haji semua laku-laku. Anak saya tak laku-laku. Dia contohkan. Kita tak tahu ujian dia. Ya. Bila lepas 5 tahun, na'udzubillah, ya, laku-laku tapi Allah bercerailah, itulah, inilah contoh. Kita tak tahu perjalanan hidup ni putaran. Sebab tu tuan-tuan jangan dengki dengan orang, dua je. Nombor satu, kita tak tahu apa ujian dia. Kalau tak tahu ujian dia, tuan-tuan tak nak jadi macam dia. Ya, ni dia. Ya, semua orang takkan mampu untuk jadi orang lain. Ya, kalau tuan-tuan tahu ujian saya, tuan-tuan tak nak jadi macam saya. Dan kalaulah, ya, saya pula tahu ujian tuan-tuan, saya pun tak mampu jadi tuan-tuan. Sebab jadilah diri sendiri. Be yourself, kun anta. Jadi diri sendiri, kerana Allah Ta'ala tahu apa pun ujian yang kita dapat, itu kemampuan kita. Jadi saya rasa sekarang itu perkongsian, ya, yang saya boleh kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita sama-sama menghadapi ujian hidup ini dengan sabar. Ya, kerana di sana nilai dalam hidup ni, ya, pergilah tanyalah, ya, siapa-siapa pun, maka kunci hidup untuk tenang adalah sabar. Kerana tuan-tuan sabar ke tak sabar, ujian tu mesti kena. Tuan-tuan kereta orang langgar, boom. Tuan-tuan sabar ke tak sabar, memang dah langgar dah. Jadi bila nak tahu nilai seorang tu, bila dia ada sabar. Dan sabar ni 40 tahun datang kuliah pun belum tentu boleh sabar. Ini dia.
Ya, saya ceramah di Shah Alam, ada orang kena langgar Pak Haji tu. Saya dah cerita mungkin sebelum ni. Ya, bukan mudah untuk sabar. Ya, kerana apa dia? Kerana sabar ni tuan-tuan, dia tak ada button untuk kita sabar. Ya, dia sabar ni dia proses. Macam mana nak boleh diri kita strong? Jawapannya kena banyak ujian. Lagi banyak ujian lagi kuat. Ini dia. Ya, maka sebab itu kena je lah, kena supaya lepas ni kita semakin kuat. Itu saja. Itu nombor satu. Yang kedua, macam mana boleh sabar? Dengan kita melihat gantian. Bila tengok kita kena langgar tu, terus sangka baik pada Allah. Besok nanti adalah Allah ganti BMW ke Ferrari ke apa benda. Macam tu. Kita fikir gantian, tak dunia di akhirat. Tuan-tuan bila berdoa, tuan-tuan tahu tak nilai doa dengan nilai yang tuan-tuan dapat, nilai doa lebih mahal daripada apa yang tuan-tuan dapat. Ini dia. Kerana yang kita dapat, berapa banyak kita menyesal dengan apa yang kita dapat. Tuan-tuan nak apa dulu? Ya, kadang-kadang kita nak, Ustaz, saya tengok tanah ni dekat Kuala Selangor ni cantik lah. Saya memang teringin saya nak buat rumah ni. Ya, doa pada Allah hari-hari, siang malam pergi Kaabah doa. Ini dia. Bila dah dapat menyesal, Ustaz, saya nak jual tanah tu kenapa? Jiran kanan kiri mulut puaka. Berapa banyak dalam hidup kita yang kita minta, akhirnya kita menyesal. Yang nak kahwin, lepas tu nak cerai pula. Yang nak ada anak, lepas tu serabut dengan anak. Ni tuan-tuan, dalam hidup, nilai doa dengan nilai yang kita dapat, nilai doa lebih mahal. Kerana kita doa, angkat je tangan, doa pada Allah. Tunjukkan kita tawaduk, rendah diri, itu dah satu nilai pahala yang besar. Tuan-tuan dapat nilai dunia, tapi ada genggaman Allah Ta'ala nilai akhirat yang jauh lebih mahal. Sebab itu, orang yang banyak doa, walaupun dia tak dapat di dunia, dia dah nilai akhirat. Ini dia. Hatta dia dapat sekalipun nilai dunia yang di akhirnya dia tak nak tu pun, tapi sekurang-kurangnya dia dapat dua. Dunia dapat, akhirat dapat. Orang yang tak doa, tak dapat apa-apa. Menyesal, Ustaz, dia doa banyak bukan dapat pun. Dia bukan soal dapat ke tak dapat. Dia soal doa je, dapatlah pahala dah. Itu nilai akhirat yang jauh lebih besar daripada apa yang kita dapat. Ada ramai yang menyesal dengan apa yang dia dapat. Ini dia. Baik tu hadirin sekalian, dalam hidup, ya, maka untuk kembali kepada Allah, perjalanan menuju Allah, maka carilah Allah. Macam mana nak cari Allah? 3 tempat. Duduk dalam majlis ilmu, iaitu duduk dengan orang saleh, yang kedua duduk dengan orang alim, dan sentiasa cari Allah Ta'ala dengan apa dia, sentiasa doa dan ingat pada Allah Ta'ala di setiap masa dan setiap waktu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.